Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita teruskan hari ini dengan tajuk yang ke-11. Subtajuk dia ialah 11.3, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di dunia. Apa faktor dia? Macam mana taburan penduduk ni boleh berbeza-beza. Kita tidak sekata. Apa faktor yang mempengaruhi? Ada duduk kat sini ramai, ada kat sini tak ada orang. Okay. Kita tengok ada dua pecahan dia, iaitu faktor fizikal dan juga faktor manusia. Okey, faktor fizikal yang pertama ialah bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi kalau sekali imbas pun kita tahu dah. Okey, kawasan rata mestilah ramai orang. Kawasan yang gunung ganang tu atau hutan tebal tak ada orang lah. Okey, penduduk yang padat terdapat di kawasan bentuk muka bumi bertanah pamah dan rata. Tapi dia tengok pula kepada iklim dan juga sumber air, itu penting juga. Contohnya di lembangan Huanghe di China, dataran Ganges, India dan tanah pamah St. Lawrence, Amerika Utara. Kawasan tanah tinggi dan kawasan berpaya. Okey, ini poin dia. Serta berhutan tebal. Tanah tinggi, berpaya, hutan tebal. Mula mempunyai penduduk yang jarang. Jadi padat deh. Contoh tanah tinggi di Banjaran Himalaya, di Nepal dan kawasan berpaya di lembangan Kongo. Okey. Okey. Contoh boleh ingatlah. Poin dia, contoh dia. Dan kalau nak huraian, nak bagi tahulah sebab kesukaran untuk mendapatkan sumber makanan, akses pada jalan raya tu susah. Okey. Okey. Iklim panas dan lembap di kawasan Asia menjadi tumpuan penduduk. Kalau Asia ni sebab memang kita pertumbuhan penduduk kalau ikutkan Asia antara yang paling cepat lah. Okey. Iklim panas dan lembap. Curahan hujan, suhu dan kelembaban udara di kawasan beriklim panas dan lembat amat menggalakkan aktiviti pertanian. Okay, kenapa pentingnya iklim ni untuk aktiviti pertanian? Okay, banyak kawasan pertanian maka orang mudah untuk pergi ke kawasan tersebut untuk menetap. Okay. Ini yang lama lah, kalau sekarang ni kita lebih kepada faktor pembandaran lah. Okay, iklim sejuk yang melampau, tundra di kawasan tundra dan suhu terlalu tinggi. Di mana ni suhu terlalu tinggi? Okay, di kawasan gurun menyebabkan penduduk jarang. Kawasan ini tidak sesuai didiami oleh manusia. Ada yang tinggal, contoh igloo kan. Ada yang tinggal dekat kawasan sini tapi sangat jarang lah. Okay, sebab faktor iklim dia yang terlampau sejuk atau terlampau panas. Dia nak sedang-sedang. Ini panas dan lembap. Kalau negara 4 musim, lagilah seronok lah kalau yang macam hawa sederhana kan, suhu sederhana lagi best. Musim sejuk dapat taklah terlalu sejuk, musim panas dia pun taklah panas sangat. Okey, ada musim bunga, musim luruh lagi. Okey, faktor fizikal yang seterusnya ialah tanah. Tanah yang subur seperti Chernozem, laterite, alluvium dan lanar mempunyai penduduk yang padat. Contohnya di tanah lava base di kawasan gunung berapi di Pulau Jawa, di Indonesia. Pulau Jawa jadi kawasan yang padat sebab tanah dekat sini sesuai untuk pertanian, padi lah terutamanya di Pulau Jawa ni. Okay, sebab disebabkan faktor tanah ini maka ramai penduduk pindah ke kawasan sana untuk membuat aktiviti pertanian. Kawasan kurang penduduk pula terdapat di kawasan sejuk yang bertanah Podzol seperti di Siberia. Ini kaitan dia hujung-hujung sikit lah, tak adalah. Kalau tanah yang tak subur macam berpasir, susah nak bertanam, tapi dia kait juga dengan cuaca kan. Okay. Ni Siberia ni bukan sebab tanah Podzol je,
Tapi sebab Siberia ni iklim sejuk, jadi jaranglah penduduk kat sana. Okey, saliran. Kawasan mempunyai saliran yang baik. Saliran ni kita dah belajar sebelum ni. Okey, air, sungai, laut, tasik sebagainya. Okey, saliran yang baik mempunyai penduduk yang padat. Contoh lembangan St. Lawrence di Kanada dan tebing sungai Chao Phraya di Thailand. Okey, aktiviti yang pada zaman dahulunya bergantung kepada sungai, perdagangan, perikanan, pertanian. Tapi sekarang ni dah sungai Chao Phraya ni dah membangun macam ni sekali, dia bukan lagi faktor utama dia sungai lah. Sumber air masih lagi utama, tapi bukan aktiviti pertanian atau perikanan lah. Okay, dia lebih kepada aktiviti industri perlukan air, perkhidmatan pun sebab dia kawasan ni dah support banyak, so datanglah sektor perkhidmatan. Kawasan gersang. Gersang maksudnya tak ada air lah. Seperti Gunung Thar di India dan Gunung Kalahari di Afrika Selatan, penduduk dia jarang. Okay, gersang. Padang pasir, nak dapat air susah. Okay, nak boring pun tak tahu berapa dalam nak kena gali. Okay, sungai semula jadi memang, kalau ada sungai semula jadi, okay, kawasan itulah, sepanjang sungai itulah akan jadi tumpuan penduduk. Okay, faktor manusia, ekonomi. Kawasan perindustrian mempunyai penduduk yang padat. Contohnya di Ruhr di Jerman, Damodar di India dan Kuzbass di Rusia. Okay. Sebab industri ini dia perlukan pekerja yang ramai. Dan bila ada pekerja yang ramai, dia akan disupport juga oleh sektor-sektor ekonomi yang lain. Perumahan, perkhidmatan dan sebagainya. Kawasan pertanian juga mempunyai penduduk yang padat. Contohnya, di lembangan Sungai Mekong, Indochina, Delta Irrawaddy di Myanmar dan Jawa Tengah, Indonesia. Kawasan yang jarang penduduk selalunya mempunyai kegiatan ekonomi primitif. Sebagai contoh, pertanian pindah. Okay, ekonomi primitif. Ekonomi yang zaman-zaman dahulu. Kalau negara kita tengok mungkin sebelum 1900 ke sekitar macam tu lah. Pertanian pindah. Kalau di negara kita sekarang ni yang buat pertanian pindah ialah orang asal atau orang asli. Memburu dan mengepul hasil hutan. Atau di bahagian Sabah Sarawak pun masih ada lah kan. Dia tak banyak. Pertanian pindah ni memang dah, sebab ekonomi dah berkembang, jadi orang tak ada pindah-pindah. Dia nak benih pertanian, dia boleh dapatkan benih kat mana-mana. Baja ada, racun ada. So dia tak perlu nak pindah-pindah dah pertanian. Dulu dia pindah sebab, contohlah dia duduk situ setahun, dia buat pertanian, dan lama-kelamaan dia tanpa apa-apa baja kan. Tu tanah tersebut menjadi tandus. Jadi hilang nutrien dia, so tak sesuai untuk pertanian, dia pun pindah tempat lain. Itu konsep pertanian pindah zaman dahulu lah. Okey, faktor sosial. Sosial ini berkait dengan sistem pengangkutan yang baik dan moden di suatu kawasan selalunya mempunyai penduduk yang padat kerana dapat memudahkan urusan harian penduduk. Okey, baik dan moden, penduduk padat. Ini huraian dia lah ni. Memudahkan urusan harian. Bandar metropolitan seperti New York, Amerika Syarikat, Paris, Perancis berpenduduk padat kerana dilengkapi dengan pelbagai kemudahan sosial seperti sekolah, hospital, pengangkutan awam dan serba canggih. Ini kita ambil contoh luar negara lah, okay? Bandar-bandar utama di dunia. Okay? Kemudahan sosial dia cukup lengkap. Pengangkutan awam tu tak, kalau cukup lengkap tak perlu pun beli kereta sendiri. Tak payah nak bayar loan kereta 500-600 sebulan macam tu. Okay. Kemudahan pendidikan seperti universiti juga mempengaruhi tumbuhan penduduk di sesuatu kawasan. Okay. Okay, kemudian faktor governance itu atau campur tangan kerajaan, tindakan kerajaan. Ini contoh dia di Shah Alam. Kilang Proton, Pro 2.
Dan satu lagi kilang perodol yang lebih besar ialah di Tanjung Malim. Okey. Kalau awak ada peluang, ada rezeki dapat sambung bidang pendidikan, masuk universiti kalau di UPSI, dekatlah tu dengan kilang proton. Okey. Kampus universiti tu dekat dengan kilang proton. Okey, taburan dan kepadatan penduduk dipengaruhi oleh perubahan dasar-dasar kependudukan oleh governance kerajaan di sesebuah negara. Okey, campur tangan kerajaan lah ni. Contoh pembinaan bandar baharu. Okey, ini poin penting dah. Bandar baharu akibat daripada governance. Kalau di contoh di Malaysia yang paling famous adalah Putrajaya. Okey. Sebab tu asalnya kawasan ladang kelapa sawit. So bila kerajaan kata Putrajaya ni kita nak jadikan pusat pentadbiran persekutuan. Jadi kawasan tersebut dia bina bandar baru, buat bangunan-bangunan kerajaan, buat perumahan untuk kaki tangan kerajaan dan dia berkembanglah sampai ke hari ini. Okey, contoh di negara lain di Tampines, Singapura, Hangzhou di China, New Delhi, India, Washington DC, Amerika Syarikat dan Canberra berpenduduk padat. Okey. Kawasan perindustrian, okey, contoh di Shah Alam, Selangor juga berpenduduk padat. Kerajaan juga campur tangan, okey, untuk membina kawasan industri. Petaling Jaya contohnya, itu kawasan perindustrian asalnya. Okay. Bangi kawasan perindustrian asalnya. Bangi dia banyak campur tangan lah. Dia bandar baru, ada universiti, ada kawasan industri dan banyak sokongan daripada kerajaan untuk membolehkan bandar itu berkembang. Peranan governance di setengah negara melaksanakan transmigrasi, perpindahan antara wilayah, transmigrasi, untuk mengurangkan atau meningkatkan jumlah penduduk di suatu kawasan. Contohnya kerajaan Indonesia memindahkan penduduk di Pulau Jawa yang padat ke Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan yang kurang penduduk. Okay, ini poin famous juga lah dalam satu-satu buku bila kita cakap pasal migrasi. Dan untuk makluman, mungkin awak dah tahu, Indonesia akan memindahkan Jakarta, ibu negara dia tak pindahkan Jakarta, dia akan mewujudkan bandar ibu negara yang baru di Kalimantan. Sebabnya Jakarta ni dah terlalu padat, susah nak berkembang dan dia juga dah terlalu crowded. Okay? Dia tak jadi bandar yang cantik dah. Okay, sebab dia terlalu padat sangat, bangunan-bangunan lama semua. Jadi dia akan bina ibu negara yang baru di Kalimantan dekat bahagian Sarawak tu. Okey. Dan dia akan jadi satu bandar moden. So kita mungkin tengoklah dalam 10 hingga atau 20 tahun akan datang, bandar ibu kota Indonesia tu akan jadi bandar utama di dunia. Okey, mungkin. Okay, dan penduduk yang dari Jakarta akan pindah ke sana, so kuranglah sikit penduduk di Jakarta. Ramai yang akan pergi ke kawasan tersebut, jadi penduduk bandar di kawasan tersebut. Okey, itu saja untuk tajuk 11.3. Jadi sila buat nota dan boleh tengok video untuk maklumat tambahan atau juga huraian kepada poin-poin yang terdapat dalam buku teks. Okey, sini kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang penting buat nota. Okey, dan tengok video lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih.